Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, pada pagi ini kita sambung kelas dengan mempelajari ayat 22 surah Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Dan pada satu hari, yaitu hari kiamat, nahsyuruhum, kami mengumpul mereka, jami'a, keseluruhannya. Thumma, kemudian selepas itu, naqulu lilladzina asyraku, kami akan berkata bagi mereka asyraku yang telah menyengutukan, yang telah syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, aina syurakaukum, di mana sekutu-sekutu ataupun apa yang kamu syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Aina syurakaukum, di mana sekutu-sekutu kamu ataupun tuhan-tuhan kamu yang kamu syirikkan, yang kamu sekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi kuntum, yang mereka itu, yang kamu, kuntum, yang adalah kamu, tazumuna, kamu mendakwa ataupun kamu mempercayai, mendakwa bahawasanya dia adalah Tuhan ataupun dia adalah sembahan. Jadi ayat ini adalah ayat 22 sambungan ayat 21. Ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menceritakan ataupun menyatakan tidak ada yang paling zalim, tidak ada yang paling kufur, melainkan mereka yang telah mendustakan ataupun mereka-reka cerita yang dusta ke atas Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran ataupun mendustakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dua golongan ini pada ayat 21 Allah Ta'ala menceritakan, memberitahu kepada kita mereka yang paling zalim, paling kufur, itu mereka yang mendustakan ayat Allah ataupun mereka ataupun mencipta, mendakwa apa yang bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ditujukan ayat ini adalah kepada mereka yang mensyirikkan Allah. Jadi kita dah belajar minggu lepas. Jadi ayat yang ke-21 itu ditujukan kepada mereka yang menjadikan Isa itu, mereka yang menyembah berhala-berhala, dan juga golongan Yahudi yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat 22 Allah Ta'ala nak cerita bagaimana keadaan mereka, bagaimana penduduk mereka, bagaimana akibat mereka ini apabila berada di akhirat. Jadi dalam ayat 21 itu, di akhir ayatnya Allah Ta'ala sebut, innahu la yuflihuz zalimun, sesungguhnya tidak akan berjaya orang yang zalim. Ada mufassir yang mentafsirkan orang yang zalim ini tidak berjaya di dunia. Maknanya fil yaumid dunya, fi yaumid dunya. Maknanya mereka itu tidak berjaya di dunia. Di dunia lagi mereka tidak berjaya, wa yauma, dan pada hari akhirat pun mereka tidak berjaya, di mana Allah Ta'ala gambarkan bagaimana mereka itu dikumpulkan.
mereka itu di pada mahsyar, bagaimana keadaan mereka tersebut. Jadi ada di kalangan ulama ataupun mufassir menyatakan innahu la yuflihudz zalimun, maknanya mereka itu gagal ataupun tidak berjaya dalam erti kata sebenar di dunia dan juga di akhirat nanti. Jadi itu sedikit mukaddimah berkenaan dengan ayat 21 dan ayat 22. Jadi 22 ini Allah Ta'ala mula menceritakan keadaan mereka itu bila berada di akhirat nanti. Jadi apa Allah Ta'ala sebut? Wa yawma nahsyuruhum, dan pada satu hari kami kumpul mereka kesemuanya. Jadi kita cuba tengok apa yang disebut oleh Syekh Tayyib Al-Ibrahimi rahimahullah. Jadi wa yawma nahsyuruhum, waw itu adalah huruf ataf atau wa atifah. Jadi kita dah pelajari sebelumnya huruf ataf, dan saya yakin semua telah pun tahu huruf ataf ini. Ada berapa huruf ataf? Sedikit ulang kaji Waw, summa. Ya, huruf ataf antaranya wa. Wow. Antaranya ialah wa. Huruf wa. Waw itu dia diertikan dalam fungsinya ialah mutlaqul jam'i. Maksud dia ialah kumpul. Kumpul. Ataupun bersama. Ataupun sekali. Jadi kalau saya sebut yadhhabu Muhammad wa Zaid, maknanya Muhammad dan Zaid sama-sama pergi. Tidak ada yang menunjukkan Muhammad pergi dahulu ataupun Zaid pergi dahulu. Kedua-duanya sama-sama pergi pada masa yang sama. Jadi itu adalah antara maksud wa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Hajah Azia wa sahlan. Jadi diguna wa di sini ya. Kemudian selain daripada wa, huruf ataf juga ialah fa. Contohnya saya buat ayat. Fa ini litaqib. Litaqib maksudnya selepas itu. Selepas itu yadhhabu Muhammadun fa Zaidun. Assalamualaikum Zaidun. Zaidun. Jadi saya guna fa. Saya guna fa fa Zaidun. Ustaz ada dalam nota ke Ustaz? Ada dalam nota yang lama-lama puan ini tak ada dalam nota. Notanya inilah saya bagilah. Okey, baik. Jadi waw itu adalah mutlaqul jama', bermaksud kumpul sekali bersama. Dan fa itu litaqib, taqib maksudnya selepas itu. Jadi kalau saya sebut yadhhabu Muhammadun fa Zaidun, telah pergi Muhammad maka Zaid, maknanya Muhammad akan pergi, dan selepas itu, selepas Muhammad pergi, Zaid pun akan pergi ikut Muhammad. Itu makna taqib. Maknanya selepas itu ataupun turut Muhammad pergi ialah Zaid, berturutan ataupun pergi ataupun selepas itu. Jadi taqib itu memberi makna selepas itu. Selepas itu, ya. Kemudian masanya tidak lama. Maknanya Zaid pergi, selepas saja Zaid pergi, Muhammad pergi, selepas saja Muhammad pergi, Zaid pun ikut pergi. Contoh tadi apabila Haji Halim masuk, selepas itu Puan Syarifah pun masuk. Jadi selepas saja Haji Halim masuk kelas kita, Puan Syarifah pun masuk kelas kita. Jadi maknanya Ustaz berturut-turut dah. Segi mana? Berturut-turutnya. Tidak ada jangka masa panjang, bukan kata
jam baru masuk, tidak. Oh, okey. Jangka masa pendek. Kalau wa Zaid itu sekali. Maknanya serentak satu masa Zaid dan Muhammad Serentak. Oh, okey. Kemudian thumma Thumma, juga adalah huruf ataf. Kemudian Kemudian. Kita terjemahkan kemudian. Contoh saya buat ayat yadhhabu, ayat yang sama, Muhammadun thumma Zaidun. Yadhhabu Muhammadun thumma Zaidun. Muhammad pergi, kemudian selepas itu lama sikit masanya, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, Zaid pun pergi. Bila tengok Muhammad pergi okey saja selamat, dia pun pergi juga Zaid. Jadi itu antara banyak huruf ataf yang kita jumpa di dalam Al-Quran. Sama ada Allah Ta'ala guna wa, ataupun Allah Ta'ala ataupun Allah Ta'ala guna thumma. Jadi semua itu adalah huruf ataf. Ada lagi huruf ataf antaranya au. Au untuk pilih. Ada la dan ada lakin. Itu antara bal, bal, lakin. Itu juga adalah antara huruf ataf di dalam bahasa Arab. Okey. Jadi Allah Ta'ala sebut wa yawma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lilladhina asyraku. Jadi waw itu adalah waw ataf. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu dua benda. Pertama sekali Allah Ta'ala nak bagi tahu orang-orang yang zalim ini mereka tidak berjaya di dunia, dan Allah Ta'ala juga nak bagi tahu pada hari akhirat nanti mereka akan dikumpulkan serentak. Dari sudut maklumat ataupun cerita ini Allah Ta'ala nak bagi tahu dua-duanya sekali kepada orang-orang kafir di mana mereka ini tidak berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi waw itu waw ataf dan dia merujuk kepada innahu la yuflihul zalimun, dan ada juga yang mengatakan dia kembali kepada man adlam. Man adlam mimman man iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi wa yawma nahsyuruhum. Jadi tidak ada orang yang paling zalim, iaitu orang yang mendustakan Allah dan juga mereka cerita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada hari kiamat nanti mereka akan dikumpul. Ya. Waw itu adalah waw ataf. Ataf. Kemudian yauma zarf zamani. Zarf mafhum maknanya dari atas. Yauma itu mim itu kita letak barisnya di atas. Kita bacanya baris atas. Yauma. Alaikum bi udhkur. Dia bergantung kepada udhkur. Udhkur itu tidak ada dalam ayat Quran tu. Jadi takdir dia macam ni. Udhkur. Yauma. Yauma itu tak ada, udhkur itu tak ada. Kamu ingatlah pada satu hari, iaitu hari kiamat. Jadi udhkur ini tidak ditulis ataupun tidak disebut, sebabnya tak perlu disebut. Udhkur, ingatlah, maknanya orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang mereka ataupun mencipta apa yang Allah Ta'ala tidak bagi tahu, maka mereka ingatlah pada satu hari mereka akan dikumpulkan. Jadi wa yauma nahsyuruhum, jadi apa disebut yauma tadi muta'alliqun, dia bergantung kepada ayat mana. Ayatnya tidak ada di dalam perkataannya, tidak ada di dalam ayat Quran, dan takdirnya ialah okey. Itulah kat situ. Ada nak tanya? Sambil minum air. Tak minum air lagi pagi ni. Bismillah. Okey. Jadi wa'atifah yauma zarfu zaman. Zarfu zaman ini maksudnya kata nama yang menunjukkan masa. Masa. Suatu hari. Maknanya menunjukkan masa pada suatu hari.
Jadi yauma di sini maksudnya hari kiamat, pada satu hari yang kita tak pasti bila, tapi ada satu hari mereka akan dikumpulkan. Kita panggil yaumul mahsyar, iaitu pada hari manusia semua dikumpulkan pada padang mahsyar. Banyak yauma, lailan, laila, qabla, ba'da, itu zarfuz zaman, zuhra, zuhur. Jadi itu adalah zarfuz zaman. Jadi zarfuz zaman ini dia tidak kuat. Jadi apabila kita sebut satu hari, jadi dia tidak kuat. Dia mesti berdiri dengan fi'il ataupun ayat yang ada tempat rujukannya, tempat dia bergantung. Jadi tempat dia bergantungnya ialah udhkur. Ingatlah satu hari. Okey, nahsyuru adalah fi'il mudhari'. Marfu'un itu adalah hukumnya. Maknanya di akhir ra itu kita letak baris 2, nahsyuru. Fi'il mudhari' apa maksudnya? Maksudnya akan berlaku. Akan berlaku. Maknanya sekarang ni tak lagi lah. Jadi nahsyuru, kami akan kumpulkan, kami akan kita panggil halau mereka, kumpul mereka pada satu tempat. Jadi hukumnya marfu'un kita baca nahsyuru, kita tidak baca nahsyura, ataupun kita tidak matikan ra, nahsyur, tidak. Tapi kita baca nahsyuru. Marfu'. Wal fa'il, dan fa'il pelakunya mustatir nahnu. Mustatir maknanya tidak nampak, tidak disebut, tidak ada. Tetapi takdirnya kami, nahnu. Nahsyuru maknanya kami mengumpulkan. Mana kami? Kami tidak ada pun di situ, tetapi ada di dalam fi'il mudhari' itu nahsyuru. Tandanya ialah nun di awal tu. Nun di awal. Itu menunjukkan kami. Okey, kalau saya nak kata dia, saya sebut yahsyuru. Ya. Kalau awak, tahsyuru. Kalau saya, ahsyuru. Jadi huruf yang ditambah di awal hasyar itu, ia menunjukkan fa'il. Itu pelaku. Siapa yang buat. Jadi di sini kalau kita tanya siapa yang kumpul, yang kumpulnya ialah kami. Kami, Allah. Siapa kami? Kami itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada satu hari, kami iaitu Allah Ta'ala mengumpulkan mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy. Dan termasuk juga mereka-mereka yang selepas itu, sehinggalah pada zaman kita sekarang ini, mereka semua itu akan dikumpulkan. Jadi ingatlah, mereka-mereka yang tidak menyembah Allah, mereka-mereka yang menyekutukan Allah SWT, ingatlah pada satu hari mereka itu akan dikumpulkan. Dikumpulkan bersama mereka maksudnya ada bersama mereka hadir. Di mana Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut uhsyuru alladhina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah mereka-mereka yang zalim dan pasangan-pasangan mereka, wa ma kanu ya'budu, dan juga apa yang mereka sembah. Maksudnya berhala-berhala, manusia-manusia, wali-wali, siapa-siapa, pokok-pokok kayu dan sebagainya mereka sembah itu, kumpulkanlah untuk antaranya ditanya dalam ayat ini. Nahsyuru fi'il mudhari' marfu' Wafa'il. Abang stop sekejap tadi. Bagi tahu anak dia duk simpan, dia duk cuci bilik atas, bising sikit. Okey, jadi nahsyuru mudhari' marfu' wal fa'il, dan fa'ilnya mustatir takdiruhu nahnu. Hum maf'ulun bih. Jadi kami akan mengumpul mereka. Siapa yang dikumpul?
iaitu mereka. Jadi maf'ulun bi itu maksudnya objek ataupun apa yang kena buat, apa yang dikumpul, iaitu mereka. Mereka Mereka. adalah huraikan tadi, iaitu orang-orang yang menyembah dan juga sembahan-sembahan mereka semuanya ada dikumpul. Kemudian jami'an itu adalah hal. Masubah. Masubah maknanya dibaca dengan jami'an. Minad dhamir fi nahsyuruhum. Hal ini kembali kepada hum. Maknanya mereka semua itu dikumpul. Maknanya orang-orang kafir Quraisy, Nasara, Yahudi, orang-orang yang menyekutukan Allah SWT, termasuk pada hari ini yang menyembah tokong, yang menyembah wali, yang semua yang syirik kepada Allah SWT, semuanya akan dikumpulkan. Jadi mereka itu jami'an, semuanya akan dikumpulkan. Hal keadaan jami'an itu dalam keadaan semuanya. Jadi mereka itu Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Semuanya, ya. Ustaz, maksud nasyuruhum tu ditujukan pada hanya orang yang musyrik saja. Orang yang musyrik. Kan sekali pada masyar tu, kan dia semua akan dikumpulkan dalam dikumpulkan daripada zaman Nabi sampai sekarang. Mereka itu dikumpulkan jami'an, kesemuanya. Jadi ini semua yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua orang dikumpulkan. Ya. Semualah mereka dikumpulkan. Termasuk juga apa yang mereka sembah berdasarkan ayat yang saya baca tadi. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum kemudian wa ma kanu ya'budun, apa yang mereka sembah. Maksudnya semua sekali dikumpul. Sebabnya kita kena bayangkan orang yang sembah pokok, dia meletak satu harapan pada pokok untuk membantunya di dunia dan di akhirat. Orang yang sembah berhala, dia mengharapkan berhala membantunya sama ada di dunia dan di akhirat. Walaupun ada setengah mengatakan sembah berhala itu sebagai perantaraan, tetapi ada harapan semoga berhala ini dapat membantunya. Begitu juga orang yang menyembah kubur, orang yang menyembah wali, orang yang menyembah manusia seperti Firaun, dia mengharapkan Firaun ini membantunya, menolongnya, menerima doa-doanya. Jadi mereka yang sembah sembahan ini, mereka mengharapkan sesuatu yang dapat bantu mereka, khususnya di hari kiamat nanti. Jadi apabila sampai tiba hari kiamat, Allah Ta'ala pun kumpul mereka. Kumpul semua. Kemudian Allah Ta'ala pun akan tanya, di mana orang-orang yang pihak-pihak ataupun benda-benda yang kamu sekutukan? Maksudnya soalan itu bukanlah bermakna suruh mereka itu cari ataupun bawa. Sebenarnya ada sudah bersama mereka, dan soalan itu lebih kepada untuk mengherdik, menghina, menegur dan membuktikan kepada mereka apa yang mereka syirikkan itu adalah tidak benar. Dan satu lagi kita kena ingat, dosa syirik ini tidak diampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala tidak mengampun dosa sesiapa yang syirik kepadanya, dan dia mengampun dosa selain daripada itu. Jadi apabila mereka yang syirik ini mati dalam keadaan syirik, maka mereka tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada masa inilah mereka akan mencari dalil, mencari alasan, dan kita dapat gambarkan bagaimana orang yang salah bila berada di depan hakim dan kesalahan itu tidak boleh dimaafkan, dan ada bukti di sebelahnya yang sememangnya tidak dapat lagi bukti yang kuat, maka pada masa itu mereka berada dalam ketakutan, berada dalam kegelisahan dan sebagainya. Jadi itu keadaan di pada mahsyar bagaimana mereka ini dikumpul. Jadi jami'an itu adalah hal mansubah minad dhamir fi nahsyuruhum. Jadi hum ini sahibul hal. Nahsyuruhum adalah sahibul hal.
Dia kejap nak naik atas, kejap nak bagi tahu anak saya dia bisnes gitu. Dia cuci. Okey. تزعمون نقصي صبا خبير كنتم. Okey, sambung. Sampai mana tadi? Jadi hum itu adalah tuan, tuan punya hal. Jadi dalam bahasa Arab ni dia ada hal. Saya bagi contoh macam ni lah. Ya, Muhammadun hadian. Jalasa Muhammadun. Okey. Muhammad duduk. Kemudian saya tambah selepas itu hadian. Jadi hadian itu adalah hal. Apa fungsi hal? Dia menerangkan bagaimana Muhammad duduk. Jadi hadian itu adalah tenang. Jadi Muhammad duduk dalam keadaan tenang. Dalam Quran tadi kita jumpa nahsyuruhum Hadian. jami'an. Kami akan mengumpul mereka dalam keadaan semuanya. Tidak ada terlepas. Dan semua itu termasuklah sembahan-sembahan mereka. Okey, jadi ada satu ilmu dalam ilmu nahwu Arab iaitu hal. Jami'an, kesemua, mana tuan dia, maknanya mana jami'an hal ini menerangkan keadaan siapa, iaitu keadaan mereka. Mereka yang menyembah, mereka yang menyekutukan Allah SWT, mereka itu dibangkitkan jami'an, semuanya, dalam keadaan semuanya. Semua. Thumma lil ataf. Thumma lil ataf. Bila dikumpulkan semua, thumma, Allah Ta'ala guna thumma. Apa maksud thumma tadi saya bagi tahu? Kemudian. Sama, kemudian sama sekali kan. Sekali. Fa menunjukkan selepas itu ataupun ikut selepas itu. Kemudian thumma maknanya selepas itu ada tempoh masa. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu pada hari akhirat nanti kami akan mengumpul mereka bermula dengan dibangkitkan di alam kubur, kemudian pergi kepada mahsyar, kemudian dihisab, meminta syafaat Nabi, pergi jumpa dengan Nabi-Nabi, kemudian sehingga berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada mahsyar itu menghadapi seksaan-seksaan ataupun orang panggil ahwal, bagaimana ramainya manusia daripada mahsyar, keadaannya panas, bersesak-sesak daripada mahsyar. Ada yang peluhnya sampai di kaki, ada yang peluhnya sampai di lutut, hingga ada yang peluhnya sampai di hidung dan sebagainya. Jadi ada yang berjalan merangkak, ada yang macam-macam jenis manusia daripada mahsyar itu. Maka dalam keadaan tersebut, bila berlaku semua itu, thumma, kemudian selepas itu, jadi diguna thumma, maknanya bukan kata dibangkitkan ditanya terus, tidak. Tapi dibangkitkan, apabila mereka dibangkitkan di alam kubur, kemudian disatukan atau dikumpulkan daripada mahsyar, mereka mencari Nabi untuk syafaat al-kubra supaya dihisab. Jadi di dalam tempoh tersebut pelbagai adab, pelbagai seksaan, pelbagai huru-hara yang mereka hadapi, dan selepas itu mereka akan ditanya. Maknanya ditanya ini apabila mereka hendak dikira ataupun dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah mereka dan kita mukmin pun sama. Ini kita percaya bahwasanya pada hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan pada satu tempat di mana tempat itu adalah penuh dengan manusia daripada Nabi Adam sehinggalah kepada akhir manusia. Semuanya dikumpulkan daripada mahsyar. Okey, thumma lil ataf. Kemudian maknanya kita kena takdirkan. Kemudian selepas
mereka dibangkitkan di alam kubur, mereka daripada mahsyar dan apa-apa saja yang berada di pada mahsyar tersebut. Kemudian selepas itu thumma naqulu naqulu itu mithlu nahsyuruhum. Naqulu itu dan kami berkata, mithlu nahsyur. Nahsyur itu fi'il mudhari' tadi jadi naqulu pun fi'il mudhari' marfu'. Lam itu diletak baris hadapan. Naqulu lilladzina, dan kami akan berkata ataupun kami akan bertanya, lilladzina, bagi mereka-mereka, asyraku lillati muta'alliqani biqauli naqulu maknanya kami berkata bagi mereka-mereka yang asyraku madin madmum. Madin madmum maknanya madin mabniyun ala dhammah. Kaf itu kita letak baris hadapan. Asyraku, kaf itu baris apa? Baris hadapan. Itu maksudnya madin ma'mum. Fi'il madhi ni kadang-kadang dia baris atas, madhi maftuh, kadang-kadang dia baris hadapan, madmum. Mengikut apa yang ada di depannya. Kalau ada wa, kenalah madmum. Tak boleh baca asyrakau, kena baca asyrakau sesuai barisnya dengan wa. Jadi kaf itu adalah barisnya di hadapan. Madhin madmumun. Okey. Asyraku fi'il madhi. Tidak begitu. Asyraku. Maknanya di sini fi'il madhi ni selain dia memberi makna selepas, dia juga memberi makna tahqiq, maknanya betul-betul. Jadi mereka yang syirik tetapi mereka telah bertaubat ataupun mereka telah kembali kepada ataupun tidak mensyirikkan Allah SWT, dosa mereka akan diampunkan oleh Allah SWT. Banyak mereka-mereka yang menyembah tokong, menyembah berhala, tetapi sebelum matinya mereka telah beriman. Bukan saja zaman sekarang, zaman Nabi pun mereka yang syirik, tetapi ramai yang telah menjadi sahabat Nabi yang mempertahankan Nabi SAW. Seperti Umar Ibn Al-Khattab dan selain mereka, begitu juga ramai mereka-mereka yang melawan Nabi, memusuhi Nabi, akhirnya mereka telah peluk Islam seperti Abi Sufyan, seperti Hindun. Jadi mereka yang sempat bertaubat sebelum mati ataupun kembali mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak termasuk dalam mereka ini. Mereka yang ditanya ialah asyraku, yang pasti, yang mati dalam keadaan syirik, yang betul-betul syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak bertaubat, yang sememangnya mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diguna asyraku, yang telah mensyirikkan. Selain dia bermakna selepas, juga dia bermakna betul-betul ataupun tahqiq, betul-betul kuat, bukan main-main. Wal waw pada ni asyraku, selepas kaf itu ada wa itu adalah dhamir muttasil dan dia adalah fa'il. Takdirnya ialah dia punya dhamirnya ialah hum. Asyraku maknanya mereka yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ini dia kadang-kadang kita tak rasa, kita tidak tahu, kita tak sedar kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hendaklah sentiasa membaca doa supaya tidak syirik kepada Allah. Ini doa ni. Doa yang Nabi ajar kepada kita supaya kita amalkan setiap pagi dan juga petang. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bihi a'lamuhu wa ma la na'lamu. Betul Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bihi na'lamuhu wa nas'aluka kalimat la na'lamu wa
nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bihi na'lamuhu wa astaghfiruka lima. Astaghfiruka kama Kita baca la doa ni, na'lamu. doa ma'thur. Doa ma'thur. Allahumma Inni a'udzubika an asyrik. mungkin dah ramai hafal. Aku Dah. meminta perlindungan daripada kamu kesyirikan dengannya dan usyrika bihi yang aku tahu dan aku minta ampun Lamu wa astaghfiruka. aku minta ampun Aku minta ampun. wa astaghfiruka lima la lamu. Jadi pagi-pagi sambil-sambil kita berdoa tu masuk surat yang lain, aku baca Allahumma inni a'udzubika an usyrika ini kena suka Lima la na'lamuhu. a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bihi a'lamuhu wa astaghfiruka lima la Asyrika bihi. Bihi tak ya? Bihi. Bihi ya. Ya, bihi panjang sikit Saya tak tahu nak letak baris yang ada 2 harakat. Oh, 2 harakat Okey. Bihi Allah sama. Ini bagi lafaz saya lah. Kalau lelaki beriman dekat rumah ataupun jadi beriman kena guna lafaz jamak. Allahumma inna a'udzubika an usyrika bihi na'lamuhu wa nastaghfiru tambah nun. lima la na'lamu. Alif tu semua tukar nun. Bukan nun. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kesyirikan dengan Engkau, dengannya yang kami tahu, dan juga kami minta ampun dengan kesyirikan apa yang kami tidak tahu. Apa yang kami tahu. Ustaz nak tanya, Ustaz yang wali ni kan kadang pergi rumah sahabat kan dia ada gantung, dia tu tanya gambar apa ni, dia tu gambar wali. Itulah antaranya kita tidak sedar. Kadang-kadang kita hormat pada seseorang, kita menyanjung dia, tidak menjadi masalah kita sanjung, tetapi jangan sampai kita puja dia. Kerana puja ini membawa kepada kita menyucikannya. Kita menganggap dia ini suci. Dia ini orang yang tidak melakukan dosa. Dia ini ada kekuatan. Dia ini ada orang panggil apa? Kuasa. Bahkan setengah orang dia berpegang bahawasanya wali ini diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menurunkan hujan, menjaga alam ini. Di mana ada 4 wali kutub duduk di utara, selatan, barat, timur, di mana mereka inilah yang menjaga dunia. Ini fahaman-fahaman ini membawa kepada kesyirikan. Sebabnya kita kena beriman bahawasanya Allah Ta'ala yang berkuasa. Allah Ta'ala yang berkuasa melakukan, menurunkan hujan, menyembuhkan, memberi penyakit, memberi rezeki. Tetapi kita telah berpegang bahawasanya wali kat gambar itulah yang memberi rezeki. Jadi siapa yang nak banyak rezeki, gantunglah gambar wali kat restoran, kat dan sebagainya. Bukan saja gambar wali, tangkai, letak tangkai. Ayat-ayat pun ada Ustaz, letak. Ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran lain lah. Ayat Quran ni tangkai yang tidak difahami.
Jadi mereka menganggap bahwasanya tangkai-tangkai ini ada kuasa memberi rezeki, memberi kekuatan, sehingga mereka yang memakai apa tu orang panggil tu tasbih kayu, kayu kokak, kayu apa, mereka bila pakai tebal, maknanya kuat. Jadi semua ini kesyirikan yang kita tidak sedar. Kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut rububiyahnya. Ada juga yang kita berpegang dengan sebab. Kita berpegang dengan sebab ini syirik juga, tetapi syirik yang kecil. Dia tidak membawa kepada syirik yang dimaksudkan dalam ayat ini. Contohnya pisau itu melukakan. Jadi kita pun kata kepada anak kita, jangan main pisau, nanti luka. Jadi kita berpegang bahawasanya pisau itu memang melukakan. Kerana apa? Kerana pisau itu adalah sebab yang dapat melukakan. Tetapi sebenarnya yang melukakan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada yang kena pisau tidak luka pun. Begitu juga api, kita cakap pada anak kita, jangan main dengan api tu, nanti terbakar. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala jadikan api dan sebabnya terbakar. Jadi kita berpegang dengan luka pisau itu, atau terbakar api itu kita berpegang dengan sebab. Jadi pegang dengan sebab ini tidak membawa kepada tidak sama dengan syirik yang besar ini. Jadi kita kenalah berpegang juga dalam hati kita. Sebenarnya yang membakar itu Allah. Yang melukakan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dibakar tapi tak hangus. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim, bahkan api itu jadi sejuk. Jadi sebenarnya sebab itu dicipta oleh Allah dan benda itu pun dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita selalu pergi klinik, kita kata doktor ini kita boleh pergi kerana dia memang hebat, dapat menyembuhkan. Makan ubat dia sembuh. Jadi itu hanya sebab. Allah Ta'ala telah bagi kemahiran, kepakaran pada doktor itu. Bila dia cek kita, dia dapati penyakit tertentu dan diberi ubat yang sesuai. Dan di dalam ubat itu pun Allah Ta'ala beri sebab. Dia boleh menyembuhkan penyakit sekian-sekian. Jadi serasi dengan kita. Kadang-kadang kita berpegang dengan doktor itu yang dapat menyembuhkan. Kita kata apa pada kawan kita? Engkau kalau sakit perut, pergi saja kepada doktor sekian. Jangan pergi doktor lain. Memang dia hebat. Kita tetapkan kehebatan. Ubat dia memang sembuh. Kita berpegang bahawasanya ubat itu menyembuhkan. Jadi semua itu adalah syirik-syirik kecil. Sebaiknya kita lapik di dalam hati kita bahawasanya yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berpegang dengan sebab lain. Tapi kalau gambar wali, sebab apa dia bagi rezeki? Dia pun dah mati, kita pun gantung. Tak ada apa-apa sebab. Tak ada siapa yang kaji wali ini beri rezeki. Itu hanyalah pegangan ataupun sakaan ataupun kepercayaan yang kita sahaja percaya. Tapi tidak berasas pada bukti-bukti, dalil-dalil dan juga sebab-sebab yang Allah Ta'ala buat. Daripada kita gantung wali, gantung mak ayah kita. Gambar mak ayah. Menggantung gambar ni dilarangnya Ustaz kan? Itu satu bab dilarang oleh Allah SWT. Ada hadis gambar, ada rumah yang ada gambar tidak masuk malaikat. Cuma kalau nak gantung, sebabnya ibu bapa ada dalam Quran. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Ta'ala tetapkan wajib atas kamu. Kemudian Allah Ta'ala sebut kedua ibu bapa adalah kamu berbuat baik. Ya begitu Jadi syirik yang kita takutnya ialah syirik yang kita tidak sedar bahawasanya kita telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan elok membaca doa ini supaya Allah Ta'ala elak ataupun jauhi kita. Kalau ada orang yang suruh beli ataupun suruh pakai ataupun suruh berubat dengan benda-benda yang membawa kepada syirik, kita terus jauhi. Jadi asyraku madin madmum wal waw fa'il. Asyraku waw pada kaf ini, selepas kaf ini adalah fa'il, pelakunya. Mereka itu kembali kepada musyrik Nasara yang telah menjadikan Isa itu sebagai Tuhan.
dan selainnya. Fi'il. Aina isim istifham. Isim istifham maknanya kata nama soal. Di mana? Maftuh, barisnya di atas. Fi mahalli nasab ala zarfiyah makaniyah. Dia dalam kedudukan dianya ialah baris atas zaraf makan. Tadi kita sebut zaraf zaman. Sekarang ni zaraf makan. Apabila kita guna aina, memang dia menunjukkan kata nama tempat. Contoh saya tanya, di mana rumah awak? Sebenarnya ada tempat tu. Saya akan bagi tahu rumah saya di Kajang. Ataupun saya tanya, di mana Haji Halim? Haji Halim? Ya. Jadi soal di mana itu sebenarnya menuntut kepada jawapan tempat. Saya pun bagi tahu Haji Halim depan saya. Jadi depan itu adalah tempat. Jadi aina itu disebut di sini fi mahalli nasab ala zarfiyah, iaitu zaraf makan. Muta'alliqum bi mahdhuf khabar muqaddam, dan dia bergantung kepada khabar, tetapi khabar itu tidak dinyatakan dalam ayat ini. InsyaAllah kita akan tengok sekejap lagi. Khabar muqaddam. Khabar tu sudah tahu kan? Khabar, mubtada, khabar. Itu rukun ayat. Khabar, perkataan yang pertama disebut di dalam ayat, dan khabar cerita kepada syuraka mubtada muakhar. Syuraka mubtada muakhar. Dan kum mudhafun ilaih. Kum itu adalah mudhafun ilaih. Alladhi isim mausul maftuh, dan dia adalah sifat li syuraka. Di mana sekutu-sekutu kamu? Alladhina, di mana sifat mereka itu yang adalah kamu, dakwa mereka adalah Tuhan ataupun sembahan. Kuntum fi'il madhin naqis sakin. Fi'il madhin naqis ini saya dah terangkan sebelum ni, iaitu dia perlu kepada isim dan khabar. Isim dan khabar. Kuntum madhin naqis sakin. Sakin ni maknanya nun itu baris mati. Tum isim kana. Taz'umuna seperti tashhadun. Dan dia adalah khabar kana. Habis kat situ. Khabar kana. Okey, kita lihat kat sini. Aina syuraka'ukum. Aina syuraka'ukum. Kuntum Aina syuraka'ukum alladhi kuntum taz'umuna. Aina syuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun. Aina syuraka'ukum, di mana duduk, di mana syuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun, di mana mereka itu adalah kamu di atas dunia, di atas dunia. Taz'umuna, percaya. Taz'umun ini percaya tanpa ada hujah. Taz'umun ini kalau kita lihat ta'rif dia zon. Zonna, tetapi salah. Zonna, dia percaya. Maknanya kalau kita tengok ada yakin, ada zon, ada syak, ada waham. Dia percaya 70% dalam dirinya adalah berhala ini Tuhannya, tetapi sebenarnya salah. Kenapa salah? Kerana tidak ada dalil, tidak ada petunjuk. Maknanya kalau akal mereka itu berfikir dengan waras, maka mereka tidak percaya, mereka akan tolak berhala-berhala tersebut. Jadi zon ini zon ke arah kesilapan. Itu dimaksudi taz'umun. Atas dunia itu mereka mendakwa. Ini jadi mereka percaya ini Tuhannya. Tetapi sebenarnya salah. Kepercayaan itu adalah satu kepercayaan yang salah, di mana dia tidak ditegakkan dengan dalil dan juga tidak ditegakkan dengan kewarasan pemikiran yang benar. Itu taz'umun.
Tak sama dengan tu'minu. Tu'minu beriman hati dan juga fizikal, beriman dengan kebenaran. Tazumun ini dia dakwa saja. Jadi atas dunia kamu telah mendakwa bahawasanya berhala ini Tuhan kamu. Di mana dia? Dan kuntum ini asal dia ialah tum itu antum. Antum. Kamu semua. Jadi antum itu adalah isim kana. Tazumu ini adalah fa'il. Fa'il mudhari'. Mudhari' itu adalah Fi'al. khabar kana. Okey. Jadi kita belajar tadi kana ini adalah isim naqis. Fi'al mudhari'. Fi'il naqis, fi'il naqis. Fi'il naqis maksudnya fi'il yang kurang. Apa maksudnya kurang? Dia perlu kepada dua. Perlu kepada dua mubtada khabar ada selepasnya. Contohnya di sini adalah apa? Adalah kamu apa? Kamu dakwa. Jadi perlu ada antum dan dicampur dengan yang kedua ialah tazumun. Jadi fi'il ini dikira naqis, tidak lengkap, perlu kepada mubtada dan khabar ataupun isim kana dan khabar kana. Tak sama dengan fi'il lain Fi'il lain contohnya jalasa Muhammadun. Mabni. Itu mabni tak? Jalasa Muhammadun dia dah lengkap dah. Ya. Muhammad duduk, tak perlu lagi isim yang lain Jadi kalau kana dia perlu dua. Perlu antum isimnya dan perlu tazumun khabarnya. Tapi kalau jalasa tak perlu. Cukup hanya Muhammad. Jalasa Muhammad. Selesai ceritanya. Tapi kalau saya guna kana dia tidak lengkap. Saya kata kana adalah awak. Jadi tak lengkap. Adalah awak. Apa adalah awak? Adalah awak kena lengkapkan dengan tazumuna iaitu khabar kana kamu mendakwa ataupun kamu percaya. Kamu menyangka. Tetapi sakaan kamu itu adalah sakaan yang silap. Sakaan yang silap. Okey, ada soalan nak tanya? Zon za'ama itu maksudnya zannun yamilu ilal kadhibi awil khata'i maknanya satu kepercayaan cenderung kepada pendustaan dan juga kesilapan. Kenapa? Kerana dia tidak bertunjangkan hujah dan juga dalil. Itu zan. Zan dalam itu maksud za'ama. Bukan ada za'ama itu maksudnya zan. Zan ni adalah zan ini adalah apa orang panggil turutan kepercayaan kita. Kita ada jahil, jahlu. Jahil ni maknanya jahil betul lah kan. Kemudian kita ada yakin. Yakin ni maknanya 100%. Betul-betul Pak. 100%. Yakin, saya tulis Melayu 100%. Kita ada zon. Zon tu berapa peratus Haji Alim? Zon 30 hud. Lebih kurang Ya. Kemudian kita ada syak. Syak ini ada ilmu juga tetapi 50%. Syak wasangka Kita syak. Was-was. Was-was tak ada, bukan ilmu Kita tengok depan rumah kita ada orang berhenti
ada Betul. ada Grab berhenti depan rumah kita. Kita pun Ada ketuk pintu. kita tengok ada Grab, motor Grab tu duduk depan rumah kita, kita pun aku rasa tak order apa-apa. Mungkin mungkin isteri suami aku, mungkin anak aku kan. Jadi 50-50. Dia berdasarkan kepada ilmu. Maknanya kita tahu ada Grab depan kita tu. Kalau was-was tak ada. Was-was ni dia tidak berdasarkan kepada ilmu ataupun dalil ataupun hujah ataupun apa-apa qarinah, bukti. Cuma kita was-was, penyakit was-was. Yakin Habis dah wuduk, selesai dah. Dah ambil wuduk, baca niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, kemudian habis baca doa dan sebagainya. Bila nak solat, aku tadi ambil wuduk, niat ke tidak? Was-was. Jadi dia dah selesai dah buat. Jadi kembali kepada asal. Kamu dah ambil wuduk, kamu dah selesai, kamu dah baca doa, kamu dah baca muka, takkanlah kamu tak niat. Jadi jadi was-was itu dia tidak berdasarkan kepada ilmu ataupun hujah ataupun qarinah dan kemudian waham ni 25%. 25. Ini waham ni sangkaan. Kemudian yang ketiga jahil. Yang terakhir ketiga pula dah. Jahil ni 0%. Tak tahu apa tu. Tak tahu apa-apa tapi nak cakap. Bagi tahu dan sebagainya. Jadi mula merapu. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala guna za'ama. Allah Ta'ala guna, saya tulis kat sini. Za'ama. Za'ama ini mendakwa. Jadi kita nak bagi tahu apa maksudnya. Maksudnya ialah zon 70% dakwaan dia itu dia percaya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kepercayaan itu ke arah pendustaan dan juga kesalahan. Jadi orang yang sembah berhala itu mereka percaya. Jangan kata tak percaya. Kalau tak percaya mereka tak sanggup sembah. Tetapi sebenarnya kepercayaan mereka itu adalah salah atau dusta ataupun tidak tepat. Kerana tidak berasaskan kepada hujah dan dalil. Dan juga akal yang waras. Okey. Was-was. Was-was tak masuk dalam buku lah. Tak ada dalam ilmu. Was-was ni kita kena minta jauh lah. Apa surah An-Nas. La'ud birabbin nas. Lam yajib wa lam yu. Alladhi yuwaswisu fi Was-was ini adalah bisikan syaitan. Ganggu kita, di mana dia akan membuat kita ragu-ragu. Walaupun kita dah penuh keyakinan, tetapi dia cuba untuk ragu-ragukan kita dengan bisikan tersebut. Sama ada pada ibadat kita, sama ada pada amalan-amalan kita yang lain, pegangan kita akidah, kepercayaan kita pada Al-Quran dan agama kita. Jadi itu adalah was-was. Siapa yang membisikkan itu adalah kerja syaitan dan juga manusia yang mengwas-waskan kita. Jadi kita kena minta perlindungan melalui surah An-Nas yang An-Nas. Okey, ada soalan? Nampaknya satu ayat juga pada hari ini. Ya. Saya fikir 2 ayat hari ini. Tsummalam takun. Tsummalam takun ini adalah sambungan ayat, ceritanya sambungan ayat 22. Di mana Allah Ta'ala cerita apabila ditanya mereka, mana sekutu-sekutu kamu? Sekutunya ada di sebelah mereka, tapi mereka yang sekutu tu pun takut kepada Allah dan akan dihisap sama. Jadi orang yang menyembah ataupun orang yang menyekutukan Allah ini, dia sudah tahu bahawasanya dosa syirik itu tidak diampun oleh Allah SWT. Dalam ayat 23 Allah Ta'ala beritahu mereka mencari alasan. Mereka mencari alasan supaya terlepas daripada neraka.
Kemudian Allah Ta'ala beritahu ayat 24, kamu lihatlah bagaimana mereka telah berdustakan dan mereka telah sesat dan mengatakan apa yang Allah tidak kata. Jadi lebih ayat 22, 23 ini adalah sambungan ayat 21 dan insya-Allah kita akan sambung minggu depan. Kita diberikan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Ya, ada soalan nak tanya? Tak ada Ustaz. Tak ada Ustaz. Jelas. Tak ada. Kalau ada yang tak berapa jelas boleh tanya nanti pada dalam grup WhatsApp pun boleh. Ya. Minggu depan pun boleh tanya. Kita tangguhkanlah kita pada minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Ustaz. Ya. Ustaz, bila nak sambung kitab yang pernah Ustaz buat dulu tu, kitab Riyadhus Salihin tu? Oh, tak ingat dah saya pun lama dah Saya ingat saya sempat belajar sampai buku surat, sebab saya kemas-kemas jumpa balik buku tu. Ya. Muka surat 29 Lama dah. tak salah saya. Tak silap. Lama sangat dah. Tak silap saya pernah mengajar Riyadhus Salihin dan satu lagi kita fiqh, matan wayah wa taqrib. Tetapi apabila masa tu tak sempat, kadang-kadang kita tak sempat masa 1 jam setengah tu, jadi terpaksalah ambil tafsir ataupun i'rab Quran ataupun bahasa Arab saja. Saya 3 Fokus lah Ustaz maknanya. fokus. Mungkin kalau ada masa-masa yang lain kita buat satu kelas lain untuk baca kitab Riyadhus Salihin. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Okey, insya-Allah. Terima kasih semua barakallahu Terima kasih, Ustaz. fikum. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah. Masalah.